Sekejap bagi saya recording dulu aku. Alright, okay. Dah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Afkah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qawlana. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okay, amin. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Afkah. Alright, kita sambung. So far, korang okay lagi tak? Korang kelas online okay ke? Okay. Okay, hari ni berapa kelas online pakai GM, Google Meet? 2 termasuk sains. Okay, satu saiz. Ada tak satu hari buat Google Meet sampai 3? Belum pernah lagi dah, 3 hari ni. 3 hari kira hari ni paling banyak ke buat Gmeet? Hari-hari tak korang ada Gmeet? Dalam masa 4 hari ni korang ada hari-hari tak buat Gmeet? Hari-hari ke? Hari-hari. Hari-hari. Okay, saya nak tanya ni jujur. Saya nak tanya orang yang ada pakai data, bukan pakai line internet. Kalau kita buat Gmeet selalu, data cepat habis ke? Tak. Tak. Entah. Entah, okay. Tak tahu. Tak tahu. Semua pakai line ke ni? Oh, ya ke? Saya tak tahu. Saya dah lama tak ada pakai prepaid. Lepas tu ada isunya, diorang kata ramai tak masuk. Google Meet ni satu isunya, dia kata data cepat habis. Untuk wifi ni saya tak... Cikgu dia bakar banyak data. Kan? Yeah. So, Betul-betul. okay. So kalau yang awak pakai banyak data, korang pakai, katakanlah korang hanya bergantung internet tu pakai data, saya bagi awak pilihan tau, awak boleh tengok recording. So untuk sains ni, untuk saya boleh lose untuk sains lah sebab saya buat recording. Sebab saya rasa tak semua cikgu pakai recording, betul tak? Maksudnya dia upload. Semua cikgu yang buat. So untuk sains ni, saya rasa saya boleh beralah sikit lah. Maksud saya kesian kat awak kan. So kalau katakanlah awak banyak pakai data internet, kalau katakanlah data korang dah nak habis, korang tengok recording, bolehlah. Recording tak pakai banyak internet kan sebab dia pakai YouTube kan? Betul tak? Dan satu lagi recording ni, awak boleh tengok suka awak. Okay, so untuk sains maksudnya macam ni, saya ada anak. Okay, saya tak bolehlah fikir dari segi saya je. Maksudnya saya tak bolehlah selfish. Saya fikir saya cikgu kan. Saya kena fikir juga kalaulah satu hari daripada pukul 8 korang buat Google Meet sampai pukul 1, habislah data kan. So kat situ saya boleh bagi awak kelonggaran. Just bagi tahu saya. So saya okay. Alright? So kita teruskan tau. Kita masih lagi dalam tajuk sebatian karbon. So hari ni kita nak cerita pasal kelapa sawit. Tokek kelapa sawit adalah ni terror pasal kelapa sawit. So kita refresh balik. Okay. Hai Hadi Hariri. Acap tak dapat call lah. Saya tak tahu kenapa Acap. Okay, Nam. Acap semalam tidur lambat berjuang. dengan saya. Dia buat apa? Tidur lambat dengan saya semalam. Tidur lambat tu kau apa? Adalah dalam pukul 4 Sebelum tu. Baik, terus tunggu subuh terus. Okay, Nam. Ada bola ke? Kan, game. Okay, alright. So kita tengok kat sini. Ini adalah kelapa sawit. Okay, ni kan awak paling hebat tajuk ni kan. Okay, kelapa sawit ni hari tu kita ada paling luar ni namanya adalah sabut. Lupalah suruh ni kutip kelapa sawit. Paling luar, ini adalah bahagian luar. Acap. Oi Acap, baru panjang umur. Saya call awak tak angkat sampai hati. Luar. Ini adalah bahagian luar. Lepas tu isi rong paling dalam. Yang tempurung ni yang keras ni lah. Ni shell dia macam shell. Ini yang tengah. Okay. So, antara sabut, which is sabut dengan isi rong, mana satu yang boleh menghasilkan banyak minyak? Sabut. Yes. So, sabut ni dia boleh hasilkan banyak minyak. Kalau isi rong boleh hasilkan minyak tak?
Boleh tapi Tapi sikit. Boleh. Tapi dia minyak dia adalah sedikit. Okay. Now, kita nak tengok ada satu cikgu ni, dia rajin. Cikgu ni cikgu kimia tau. Tajuk ni adalah tajuk kimia. So, kita nak tengok cara dia buat ni. Sekejap, saponifikasi. Ni. Saya ambil yang ni. Ini paling pendek. Tapi korang tak boleh dengar rasanya. Saya je yang boleh dengar kot. Sekejap Saya rasa saya takut awak tak boleh dengar. Sekejap, skip ad. Okay. Ini adalah Cikgu Hailimi. Nanti korang tengok sendiri. So, mula-mula kita basuh dulu. Okay, bersihkan biji kelapa sawit. Yang ni nanti kalau kita ada rezeki kita buat. Lepas tu, yang ini kalau awak nampak kat sini, ini dia panaskan dalam air mendidih tau. Kenapa dia panaskan adalah untuk melembutkan buah kelapa sawit. So, kena didihkan dulu. Saya nak buat sebab saya tak pernah buat tau ni. Nasib baik ada cikgu ni buat. Lepas tu awak tengok, bila dia panas, dia dah bertukar warna. Awak rasa kenapa dia boleh bertukar warna tu? Warna daripada mana tu? Sabun. Warna daripada sabut. Apa ni? Nisa angkat tangan. Nisa nak jawab apa? Tak tekan. Okey. Nah, dia dah mula dah berjangkit penyakit tu. Dia kalau angkat tangan semua nanti. Okey, lepas tu kita tumbukkan dia. Kita nak tumbukkan dia ni, kita nak pisahkan dia. Sabut tu awak nak pisahkan dia dengan dia punya tempurung. Bau dia busuk sikit ni saya rasa. Nanti kita buatlah. Nanti Nick dia boleh tolong providekan kelapa sawit ni saya rasa. Nick boleh cari. Jangan curi je lah. Boleh. Kan? Lepas tu, yang ini leceh. Dia nampak tak? Dia tumbuk tau. Yang leceh tu tumbuk. Ini kena pakai baju sukan ni korang ni. Lepas tu pakai kain kasa. Ni macam main masak-masak kan? Inilah minyak kelapa sawit dia. Yang proses bau kan. Yang proses ni namanya adalah pengekstrakan. Yang hari tu kan Acap ada jawab proses untuk menghasilkan minyak kelapa sawit tu dia mula dengan steril. Lepas dia steril dia lupalah. Sekejap. Dia steril lepas tu kejap cancel. Lagi sekali Sekejap saya ambil kat sini. Mula-mula dia basuh. Ini adalah step dia adalah pengekstrakan, lepas tu dia turas. Yang ini dia turas. Tapi warna dia ni tak berapa cantik sebab dia tak ada satu lagi step iaitu adalah step penulinan. Dia boleh pakai tuala morning glory. Apa orang panggil morning tu? Good morning. Okay, sorry. Good morning. So dia buat macam ni. Nanti kita buat. Okay, right. So, jom kita buat latihan. Ini dalam buku SPS awak. Pada muka surat. SPS pada muka surat 68. Okay. Now, teka tau. Tadi, daripada yang apa yang korang tengok tu tadi kan. Okay, dalam buku teks, buku SPS muka surat 68. Sekejap. Okay. Right. Kat sini ada warna, ada dia punya ni. Okay, warna dia teka. Sabut dekat luar tu warna apa? Yang paling luar warna apa? Merah. Okey, kalau dia tulis kat sini, dia kata sini warna dia merah. Ni saya tak tahu tau. Saya tulis je jawapan dia tau. Kalau saya salah, buku tu yang bagi salah. Okey, dia tulis sini warna dia adalah merah. Dia tulis kat sini warna dia adalah kuning. Tapi tadi masa kita buat, kita tak pakai isi rom tau tu. Kuning. Okey, kuantiti minyak untuk sabut ni banyak ke sikit? Kuantiti minyak? Banyak. Ya, kalau yang sabut, kuantiti minyaknya adalah banyak. Tadi kita tak buat yang isi rom. Kalau sini, kuantiti minyaknya adalah sedikit. Okay, now. Okay. Apakah tujuan memanaskan sabut dalam air didih tu? Nak bagi lembut. Yes, untuk melembutkan buah. Saya nak tanya, besok kelas kita pagi. Pagi pukul 9, melembutkan buah. Okey, pagi pukul 8 sampai pukul 10.10. Tadi saya buat dengan kelas UPSI, 4 UPSI.
saya buat pagi tapi pukul 9. Saya nak tanya ikhlas ni, jujur tak marah pun. Pukul 9 korang dah bangun ke belum? Dah. 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 Dah cikgu. Dah, okey. Dah. Dah okey. So esok sepatutnya kita ada kelas pukul 8 tapi saya anjak sikit, saya mulakan kelas tu pukul 9 sampai pukul 10. Maksudnya saya ambil waktu rehat awak. Sebab awak ada 2 pilihan je dengan saya. Sama ada pukul 9 sampai pukul 10 ataupun you guys kena buat pukul 12.30. Mana satu korang nak? Saya rasa pukul 9 kot. 12.30 tu korang dah start ni kan? Main game kan? Mana ada. Tak? Tak main game tu. Alhamdulillah, dah insaf dah awak. Baik tengok ah. Ah. Isap Tapi- cikgu. Pukul 12 tu tak main lagi lah ya? Main malam. Oh, main malam je. Tapi korang okey pukul 9. Pukul 9 ke pukul 12? Okey je, pukul 9. Pukul 9. Boleh. Okey. Alright. Okey, now. Gambar di sebelah menunjukkan minyak kelapa sawit. Nyatakan bahagian minyak kelapa sawit yang manakah? Yang ini yang warna dia yang murah sikit. So awak teka ini bahagian mana? Dia ada 2 je jawapan. Sama ada sabut atau isi rong. Sabut. Ya, bijak. Sabut. Nah, kesimpulannya. Kita ada 2 je yang hasilkan minyak tau. Sabut dengan isi rong. Kesimpulannya, mana satukah yang membekalkan banyak minyak? Sabut. Sabut. Berbanding isi. Yes, berbanding isi rong. Korang dah isi belum? Ke korang tengah terbaring-baring ni? Tengah isi je. Tengah isi, okey. Alright. Korang belajar macam mana? Atas ada meja duduk ke atau korang tengah tergolek dekat atas tilam ke? Ada meja tu. Oh, ada meja. Oh, okey. Okey, yang tak jawab tu biarlah rahsia lah. Okey, now. So, ini adalah kelapa sawit tau. So, awak ingat, kesimpulannya, struktur kelapa sawit ada 3. Yang paling luar adalah sabut, yang paling dalam adalah isi rong. Ini adalah luar, ini adalah dalam. Okey, so kenapa kita fikir luar dan dalam? Sebab yang ini je yang hasilkan minyak. Sabut ni minyak dia banyak. Minyak dia adalah banyak. Isi rong minyaknya adalah sedikit. Tapi isi rong ni minyak dia sikit, kualiti dia macam mana? Tinggi ke rendah? Tinggi. Yes, Tinggi kualitinya tinggi. Bila kualitinya tinggi, harga dia mahal sikit. Betul. Yang ini kualiti dia rendah. Bukan rendah macam mana? Rendah berbanding isi rong. Okay. Alright. So, kita teruskan tau. Muka surat 69. 69 ni. Sekejap Muka surat 69 ni adalah tajuk baru. Okay. Minyak kelapa sawit. Dia tengik ni bau lama tau. Minyak kelapa sawit ataupun tengik ni kalau saya selalu perasan kalau orang, sebab bapak saya buat keripik, orang cakap keripik bapak saya tu sedap sikit sebab bau dia. Sebab kalau macam bapak saya buat keripik, bapak saya kata dia buat pakai minyak yang baru. So dia kata kalau orang tu minyak tu kualiti dia kurang, dia kata keripik tu akan bau tak sedap. So bau tu sebagai bau tengik. So bau menjadi tengik disebabkan satu proses. Nyatakan satu proses ni, tengik ni adalah dia dah bertindak balas dengan oksigen. So keadaan ni kita panggil dia adalah sebagai pengoksidaan. Sebab tu anything yang kita goreng pakai minyak, saya tahu keripik je lah sebab saya beli keripik macam dekat kilang ke kat kedai, bau dia tak sedap. Itulah bau tengik. Kenapa dia bau tengik macam tu? Sebab minyak tu dah bertindak balas dengan oksigen. So proses minyak dah bertindak balas dengan oksigen tu kita panggil dia sebagai pengoksidaan. Okay, now ni kimia sangat tau. Namakan satu perubahan fizik bagi minyak kelapa sawit di mana minyak kelapa sawit dipecahkan kepada titisan kecil. Okay, ini pun kimia sangat. So jawapan dia adalah pengimulsi. Minyak ni kita nak bayangkan, minyak ni sebenarnya dia adalah besar macam ni tau. Bila kita boleh pecahkan kepada titisan kecil, keadaan ini kita panggil dia sebagai pengimulsi. Contohnya macam ni. Contoh, katakanlah baju korang
kotor kena minyak. Sebenarnya kalau baju korang kotor kena minyak, sebenarnya minyak tu macam satu tempat kan. Lepas tu bila korang letak sabun, kotoran tu hilang kan. Sebenarnya kotoran tu hilang macam mana? Sebab dia berlakunya pengimulsi. Daripada kotoran besar ni, dia jadi kotoran kecil, titisan ni. Bila titisan kecil tu, kita letak air tu boleh keluar daripada benda kotoran. So dia kimia sangatlah. So emulsi ni adalah satu keadaan bila lemak tu berubah menjadi titisan-titisan kecil. Ini cikgu. Cikgu Rizan. Ni Tera. Namakan tindak balas antara molekul minyak dengan air dengan kehadiran enzim pencernaan. Ini dalam tajuk pencernaan. Korang pernah belajar tak mendengar rendah tajuk pencernaan makanan? Kalau karbohidrat dipecah kepada glukosa, pernah belajar tak? Pernah, tapi Nah, tapi Tak ingat. okey, tapi tak ingat. So, nama Itulah. keadaan tu, nama keadaan tu dia cakap macam ni tau. Sebenarnya ini adalah soalan kebat tau. Saya simplify the question is about what? The question is about, let's say kita ada ni, molekul minyak kelapa sawit ni kita panggil dia sebagai lipid. Lipid ni dia akan dipecahkan kepada asid lemak. Dia akan dipecahkan kepada glycerol dan asid lemak. Lipid ni adalah molekul kompleks. Besarlah molekul kompleks. Yang ini adalah molekul kecil. Okey, so keadaan ni daripada besar menjadi kecil, ini kita panggil dia sebagai hidrolisis. Dalam bio dan kimia, lysis stand for pecah. Hydro tu adalah melibatkan molekul air. So this one tak apa. Korang just ingat je ni kan. Kalau saya baca bagi awak dalam-dalam sangat, saya tahu dia terlampau kimia sangat. Okay, now. So soalan seterusnya, yang ni saya nak minta tolong orang lah. Tandakan tik produk-produk yang berdasarkan minyak kelapa sawit. Hari tu kita ada cerita tak minyak kelapa sawit? Okey, minyak kelapa sawit sebelum tu. Kandungan nutrisi dalam minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit ni dia baik sebenarnya. Kenapa dia adalah, kita panggil dia lemak tak tepu. Kenapa minyak kelapa sawit kita panggil dia sebagai lemak tak tepu? Sebab kenapa? Lemak ada dua jenis tau. Hari tu kita belajar. Lemak ada dua jenis. Satu Sebab adalah dia- lemak tepu. Apa dia ni lagi sekali? Tepung haiwan. Yes! Tuhan. Tepu haiwan. Tak, tepu adalah dari tumbuhan. So, minyak kelapa sawit ni bagus sebab dia adalah lemak tak tepu. Lemak tak tepu ni bagus sikit sebabnya kolesterol dia, kandungan kolesterolnya adalah rendah. Seimbang lemak tepu dengan lemak tak tepu. Okay. Kemudian dia kaya dengan vitamin A dan juga E. Awak nak tengok apakah makanan kaya dengan vitamin A sebab dia colour merah oren. So kalau awak tengok kelapa sawit dia warna merah oren, so of course lah dia kaya dengan vitamin A. Okay, contoh makanan lain yang kaya dengan vitamin A. Apakah makanan yang colour dia oren? Merah, carotid kita panggil, dia ada pigment tu. Orange. Orange citrus. Dia warna merah-merah sikit. Carrot. Yes, very good, carrot. Selain daripada carrot, lobak merah. Tomato. Yes, very good. Okay, ada lain tak? Cili. Yes, boleh. Cili. Oh, boleh. Ya. Cili, bagusnya satu cili, dia bukan je kaya dengan vitamin A tau. Cili ni juga kaya dengan vitamin C. So siapa rajin makan cili sebenarnya bagus. Tapi kalau saya tak suka cili yang cili api tu. Cili burung tu saya tak boleh. Saya punya cili kat rumah saya ada cili besar je. Ataupun cili capsicum. Itu je cili rumah saya ada. Cili selain daripada tu tak ada. Saya beli cili kalau saya nak masak lemak je. Selain daripada tu rumah saya tak ada cili. Tapi cili is good. Cili sebab dia ada vitamin A dan vitamin C. Okay, antioksidan. Okay, kelapa sawit ni adalah bahan antioksidan sebab dia ada warna merah tu, tadi saya kata warna merah oren tu, itulah carotina. Okay, dan satu lagi vitamin E, melambatkan atau menghentikan proses peroksidaan. Senang kata minyak kelapa sawit ni, dia awet muda. Siapa yang ambil minyak kelapa sawit ni, minyak kelapa sawit ni dalam dia punya nutrisi makanan dia ada vitamin A dengan vitamin E ni,
dia orang tu awet muda. Sebab tu orang cakap kalau makan ulam, sayur-sayur hijau, kata awet muda. Sebab dalam ulam biasanya ada vitamin A. Kalau vitamin E ni biasanya daripada minyak. So orang kata, apa bagusnya vitamin E ni? Vitamin E ni bagusnya dia boleh mengelakkan kemandulan. Tapi kita perlukan dia dalam kuantiti yang sedikit sahaja. So minyak ni bagus tapi kita kena ambil dalam kuantiti yang sedikit. Now, so antara bahan-bahan yang menggunakan, senang kata, bahan-bahan yang ada macam kelapa sawit digunakan dalam bahan apa? Sekejap. Tak ada ke nota saya? Sekejap. Dia buat ni lah. Buat pil, buat sabun. Sabun pun sebenarnya daripada minyak. Lepas tu kita buat bahan kosmetik. Lepas tu kita ada lilin. Contoh-contoh tau, bahan-bahan yang kita, dia punya ingredient dia daripada kelapa sawit adalah lilin, susu pekat. Susu pekat saya nak bagi tahu. Susu pekat ni menipu. Dia tak ada susu pun, dia tak ada kalsium pun. Nama je susu pekat. Ini adalah satu-satu benda yang nak saya katakan, satu produk yang jangan terpedaya dengan nama. Yang ini sebenarnya susu pekat ni tak ada susu pun. Yang ada hanyalah lemak dan juga gula yang tinggi. Lepas tu kita ada minyak pil lincir pun diperbuat daripada minyak kelapa sawit tau. Lubricant oil. Lepas tu kita ada sabun, kita ada kosmetik. Lepas tu krim rambut pun ya. Coklat pun ya. Lepas tu margarin. Margarin ni kalau si Kuzami tak tahu contoh margarin adalah planta daisy. Tapi dalam periksa tak boleh jawab planta dan daisy sebab ini adalah nama brand. Okay, now kita teruskan. Okay, now. Tadi sampai saya berhenti kat siapa? Okay. Kita nak tengok suara yang susah nak didengar. Okay, soalan dia kat sini. Okay, tandakan tik produk yang berasaskan minyak kelapa sawit dalam bidang penjagaan kesihatan makanan dan juga bukan makanan. Minyak kelapa sawit ni diperbuat daripada, minyak masak ni diperbuat daripada minyak kelapa sawit ke? Diam. Saya nak suruh. Hazim. A ni. Hazim, A. Minyak masak ni diperbuat daripada kelapa sawit ke? Betul. Yeah, hebat. Okay. Now, lepas tu Hazim sebab nak ramaikan orang, tak nak bagi orang tidur. Hazim pilih seorang untuk jawab B pula. Ya tidak je. Adif. Hadis. Tu apa kat tangan? Ya. Okay. Yes, very good. Hadis. Si Hadis. Pilih orang. Ni. Nick. Yogurt. Good. Bukan. Yeah, bijak. Yogurt tak. Okay. Now, Nick pilih seorang jawab D. Dia ramai ni. Ashraf Azlan. Ashraf Azlan. Sampai hati. Awak palau saya. Saya angkat. Saya telefon awak tak angkat. Saya ngantuk lah tadi. Okay, cepat. D. Ya. Yap. Okay. Now, pilih seorang jawab E. Aziz. Haziq. Ni. E. Sos tiram ni ada minyak kelapa sawit tak dalam tu? Tak ada. Yeay, tak ada. Very good. Okay, Haziq pilih seorang untuk jawab F. Lokman. Okay, susu pekat diperbuat daripada minyak kelapa sawit ke? Oh, dia level. The level. Tak, lain dia tak elok bersumuzon please. Okay. Baik. Okay, Haziq pilih lain Haziq. Haris kalau lain tak elok, type pun tak apa. Haris, susu pekat ni diperbuat daripada minyak kelapa sawit. Ya atau tidak je? Yes or no? This one, F. Susu pekat. Tidak, are you sure?
Dia macam ni, susu pekat dia bukan jenis susu tapi jawapannya adalah ya. Susu pekat sebenarnya diperbuat adalah daripada minyak kelapa sawit. Okey, Haris pilih seorang. Jawab G, margarin. Margarin diperbuat daripada minyak kelapa sawit tak? Okey. Haris nak siapa? Lama Haris nak pilih ni. Haris, awak suka siapa? Kuzami. Oh, margarin. Kalau salah Kuzami, saya tak tahu nak cakap macam mana. Yeah. Yeah, okay. Right, krim rambut pula Kuzami. Nak siapa jawab? Jap. Farisha dah tak. Oh, saya ambil kehadiran terus tau. Farisha sebab ada 20 orang tu kot. Farisha. Sebab agaknya tengah hari kot korang dah bangun. Zulaika, Juju, Wahidah. Baru masak. Tadi Hariri acap. Siapa awak nak siapa? Dafa, Afka. Afiq. Afiq. Ya. Yes, jawapannya krim rambut adalah ya. Okay, ni makanan tambahan ni. Dia pakai minyak kelapa sawit tak? Okay, ni nak bagi siapa? Afiq nak bagi siapa? Muaz. Tak kot. Ya, jawapannya sebenarnya ya. Dia punya kapsul ada minyak kelapa sawit tu dia buat daripada ni. Macam ni. Minyak kelapa sawit ni sebenarnya dia kaya vitamin E. So ada vitamin E. Perasan tak ada orang jual kapsul dalam ni macam ni bulat-bulat ni? So dalam tu sebenarnya yang korang telan tu adalah minyak. Sebab kandungan Kemarin. vitamin E ni adalah tinggi. Hmm. Okay. Okay. So Muaz pilih seorang. Bisa lah, Apa? bisa. Nisa. Minyak pelincir je. Minyak pelincir. Ada pakai minyak kelapa sawit tak? Tak. Ya. Ya. Sabun pun ya. Kosmetik pun ya. So yang saya nak kata kesimpulan minyak kelapa sawit ni boleh buat apa? Kita boleh buat minyak masak. Lepas tu kita boleh buat lilin. And then coklat. Susu pekat. Margarin. Krim rambut. Makanan tambahan suplemen. Pil suplemen. And then minyak pelincir, sabun dan juga bahan kosmetik. So far okay tak? Ya. Okay. Alright, so kita nak tengok eksperimen tau. Okay. Alhamdulillah. Ni pun kita nak buat. Saya nak buat yang ini sebabnya satu tau. Kalau budak lelaki, saya selalu suruh budak lelaki, tahun lepas sabun yang buat saya tak boleh tahan dia orang buat sabun kari. Ya Allah, bau dia. Dia letakkan kari dengan tom yum. Bukan, 5 purut. Dia punya bau saya kalau bagi free pun saya tak nak lah. Okay, so ini adalah cara-cara nak buat sabun. Senang kata, sabun ni sebenarnya bahan utamanya adalah minyak kelapa sawit. So kita buat apa? Minyak kelapa sawit ni, sekejap. Kenapa saya tak boleh besarkan Sekejap. Cerita dia pakai minyak kelapa sawit. Kenapa saya tak boleh besar lah. Saya tak tahu kenapa. Okay. Kita letak minyak kelapa sawit dan juga natrium hidroksida. Dia adalah sejenis alkali. Natrium hidroksida ni kena banyak. So letak minyak kelapa sawit dengan natrium hidroksida. Lepas tu kita panaskan campuran tu. Natrium hidroksida adalah satu bahan yang sangat beralkali. So kalau dia kena dekat ni dia akan rasa macam licin tau. Okay. Lepas tu kita panaskan dia, kita kacau dia sampai mendidih. Bila dia dah mendidih macam ni, kita akan letak garam tau. Ni dia mendidih. Lepas tu kita biar lagi dia mendidih. Ini bau dia busuk sikit ni. Tak, dia tak busuk lagi tau. Masa yang ni mendidih, okey. Awak boleh letak apa-apa je. Letak pandan ke apa, awak nak bagi sabun tu ada bau kan.
Lepas tu awak tambah natrium klorida ni adalah garam. Kalau yang ni garam letak banyak-banyak. Tu dia letak banyak betul. Lepas tu awak kacau dengan sekata. Sebenarnya sabun tu bukan air tu sabun tau. Sabun tu atas permukaan tu yang sabun. So sabun tu dia nak bagi sabun tu terapung ke atas. Air tu bukan sabun. Air ni bukan sabun. Sabun tu yang kat atas tu, nanti yang orang kata apa, yang floating dekat atas larutan ni, ini adalah sabun. Buat dia lama sikit ni. Lepas tu kita turas. Kita turas, yang atas tu hasil tu adalah sabun. So nampak tak, sabun dia sikit banyak tu je sabunnya sebenarnya. Okay, lepas tu kita tekan-tekan ni, kita nak buang air yang berlebihan. So ini adalah sabun yang terhasil. So macam mana kita nak buktikan dia sabun? Awak letak air sikit. Buih. So inilah sabun. Alright. So ni tau. Kita nak buat yang ini. Sekejap. Okay, sabun ni sebenarnya molekul sabun ni, ni dah kimia betul. Bertahanlah dengan saya. Molekul sabun ni, dia terdiri daripada dua bahagian. Yang bulat ni adalah kepala. Ini adalah bahagian kepala. Yang belakang ni adalah ekor. Kepala ni adalah kepala hidrofilik. Hidrofilik. Dia maksudnya hidrofilik ni suka air. Fobia. Awak teka, kalau lah filik suka, fobia atau apa fobia? Fobik. Hidrofobik. Tak suka. Tak suka. So macam ni tau, ini adalah daripada perkataan je, awak tengok macam ni. Hydro ni sebenarnya maksudnya adalah air. Kalau awak nampak kataan hydro ni air. Kalau filik ni maksudnya adalah suka. So kalau dia kata sifat dia hidrofilik, maksudnya suka air. Kalau ini hydro sebenarnya merujuk kepada air. Fobik ni macam fobia. Yang ini adalah tak suka. So sifat sabun, ini adalah molekul sabun. Sedang kata kimia tau. Kimia, molekul sabun, saintis tu dia buat research. Molekul sabun ni terdiri daripada dua bahagian. Satu adalah kepala, molekul sabun terdiri daripada kepala dan juga ekor. Antara bahagian kepala dengan ekor, mana satukah yang suka air? Kepala. Yes, very good. Kepala. Very good. So, kepala dia adalah suka air. Suka air, kita panggil apa dalam bahasa sainsnya? Hidrofilik. 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 Fobia ni tak suka air. Fobia kan? So, ia adalah Fobik. So, senang tak nak ingat? So, kepala suka air, ekor tak suka air. Yang suka air kita panggil hidrofilik. Kalau tak suka air, kita panggil dia adalah sebagai hidrofobik. Sekejap. Now, awak tengok buku SPS awak. Sekejap, saya nak tengok action of soap. Okay, saya cuba tengok YouTube action of soap. Awak jangan ni tau, anak saya semua, ni anak saya bukan saya. Action of soap. Soap. Action of soap, saya nak cari yang lain. Okay, action of soap. Oh yo, this one is better kot ni. Okay. Now main ingredient. Okay, dia nak cakap, okay, ini yang kimia sangat tau. Ini kita nak kata kenapa kalaulah baju awak kotor kita kena letak sabun. Kita tahu bila baju kotor kita letak sabun, okay, kotoran tu akan senang hilang. So dalam tajuk ni kita nak cerita macam mana sabun tu boleh menanggalkan kotoran. So this one macam ni tau. Yang hitam tu awak bayangkan itu adalah kotoran. Hitam tu adalah kotoran. So apa dia buat? Sabun ni akan larut dalam air. Lepas tu sabun tu akan larut dalam air, dia akan mengelilingi grease.
Grease tu adalah kotoran. Lepas tu, lagi sekali tahu, antara hidrofobik kepala dengan ekor, mana satukah yang larut air? Kepala. So, macam ni tau. Okey, yang ni awak dengar dengan saya tau. Kalau tak faham, saya terang lagi sekali esok tau. Sebab tu, awak nampak kepala ni, sekejap, 60 second pula. Kepala ni, dia dekat luar. Luar tu air. Awak bayangkan bahagian luar tu air. Okay, bahagian luar adalah air. So, sebab tu kepala dia dekat luar. Ekor tu dekat hitam. Awak bayangkan hitam tu adalah grease. So, yang hitam tu, okey, yang hitam tu, grease, ekor dia, awak perasan tak? Ekor dia masuk kat dalam grease. Sebab ekor dia tu tak suka air. Dia fobia pada air. Tapi ekor tu suka grease. Ekor tu suka lemak. So, bila dikelilingi macam ni, apa jadi pada kotoran tu? Awak tengok kat situ, apa jadi pada kotoran tu? Hilang. Kotoran tu akan ditarik. Perasan tak? Yang ini, this one, saya tahu. Yang ini adalah dia punya, apa kita panggil warna merah ke pink tu? Pink tu kain. Okay, asal dia macam ni. Okay, kita tengok tau. Sini. Okay, awak bayangkan pink tu saya panggil colour dia tu. Pink tu, itu adalah kain. Hitam tu, itu adalah kotoran. Macam mana kotoran tu boleh ditanggal daripada kain tu adalah sabun tu. Okay, sabun tu akan bertindak balas dengan grease. Dengan cara apa? Dengan cara bahagian ekor tu, dia akan larut dalam grease. Okay, yang bahagian kepala sabun tu, dia kat bahagian luar. So, bila semua sabun tu bertindak balas dekat grease tu, ekor tu semua melekat dekat grease, dia akan menyebabkan apa? Tengok semua dekat ni kan? Tengok. Dia menyebabkan apa? Grease tertanggal. Yes, grease tu akan tertanggal. Grease tu tertanggal adalah akibat ekor sabun tu semua mengelilingi grease dan menyebabkan grease tu akhirnya akan tertanggal daripada kain. So, bila dia tertanggal, tengok ni grease ni asalnya besar. Grease ni adalah minyak tau. Lepas tu, grease tu, dia akan pecah. Saya tunggu grease ni pecah. Ya, alhamdulillah dia pecah. So, rasa dia pecah ni, ini namanya emulsi. Emulsi adalah daripada minyak yang besar, dia akan pecah daripada yang kecil. So, inilah kita panggil dia macam mana sabun tu digunakan untuk menanggalkan kotoran. Tetapi, kotoran ni wajib daripada minyak. Dalam sabun deterjen, kita bayangkan tau. Ni sabun deterjen. Katakanlah ni sabun deterjen dalam botol tersebut. Tapi ni prestige sebenarnya. Sabun deterjen. Biasanya dalam sabun, dia ada dua jenis bioenzim. Maksudnya, bioenzim daripada karbohidrat, bioenzim daripada protein, bioenzim daripada lemak. So, maksudnya dalam sabun tu, kalau kotoran tu daripada lemak, bioenzim sabun yang ada bioenzim lemak tu akan bertindak balas. Kalau kotoran tu daripada karbohidrat, enzim karbohidrat yang bertindak balas. Kalau kotoran tu daripada protein, enzim protein yang bertindak balas. Tetapi dalam tajuk ni kita lebih cerita kepada grease. So, macam mana grease tu ditanggalkan dengan cara sabun-sabun tu tadi, okey, ada dua bahagian. Lagi sekali, sabun ada dua bahagian. Yang suka air, kepala ke ekor? Kepala. Yang suka kepala. Yang suka air ni, kepala ni, wow, lagi sekali tahu. Kita panggil hidrofobik ke hidrofilik? Hidrofilik. Yes, kita panggil dia sebagai hidrofilik. Kalau ekor? Hidrofobik. Hidrofobik. Yang larut ke grease tu ekor ke kepala? Ekor. Ekor. So, nampak tak? Sabun ni semua akan mengelilingi grease tu. Bila dia dah kelilingi grease tu akan tertanggal daripada kain. Lepas dia dah tertanggal daripada kain, apa jadi pada grease tu, molekul grease tu? Dia pecah jadi emulsi. Yes, dia pecah jadi ni. Now, dia nak pecah ni dengan cara apa? Awak boleh mudahkan cara dia pecah. Dengan cara kena gosok. Sebab tu kalau korang nak basuh, nak bagi hilang grease tu, cara paling bagus awak gosokkan dia. Dan saya tambah satu cara. Saya tanya
Kalau lah kotoran, baju awak kotor, awak nak hilang kotoran tu, minyak grease tu kan, air yang awak guna, air ni yang awak guna, awak elok guna air sejuk ke, air suam ke, air panas? Suam. Yes, very good. Kenapa Nick nak pakai air suam? Sebab entah. Okey, saya bagi tahu. Okey, air suam sebabnya air suam ni lebih kurang sama dengan suhu badan kita antara 37 hingga 40. Biasanya kotoran kita kan tadi saya kata dia guna enzim kan. Enzim ni dia boleh bertindak balas macam suhu badan kita which is antara 37 hingga 40. Kalau terlampau panas, enzim tu mati. Kalau terlampau sejuk, enzim tu tidak aktif. So basically kalau baju awak kotor, awak dah letak sabun dan awak nak bagi kotoran tu cepat hilang, salah satu cara adalah menggunakan air suam. Kalau bagus ni lagi kan, kat rumah awak ada termometer tu kan, awak suka mesti make sure air tu 37 hingga 40. Tu lagi bagus lah. Tapi maksud saya the effort tu nak buat macam tu macam melampau sangat lah kan. Tapi kalau korang nak jadi saintis, macam tu lah caranya. So nampak tak dia kotoran dia tanggal. Ini video ni nanti saya download, saya share dekat Telegram, saya share kat awak. So awak boleh tengok. Okay, right. Okay, now so kita masuk lagi sekali di sini. Latihan. Wow. Okay, ini. Sekejap, kita berhenti kat siapa? Nisa. Kita berhenti kat siapa? Nisa. Nisa, pilih seorang Nisa untuk jawab soalan A ni. Eko ni. Zakira. Yes. Eko ni apa sifat dia, hidrofobik ke hidrofilik? Hydrophobic. Yes, Eko adalah hidrofobik. Kalau hidrofobik tadi awak tengok dia larut minyak ke larut air? Dia dalam minyak atau grease. Yes. Pandai pun, minyak atau grease. Okey, salah je. Zak, pilih seorang Zak untuk jawab B. AB. Abby. Hidrofilik. Yes, ini adalah hidrofilik. Bahagian kepala adalah hidrofilik. Kalau hidrofilik, dia larut mana? Larut dalam air. Yeah, dia larut dalam air. Okey, dah settle yang ini. So, kita tengok yang ini. Lengkapkan. Okey, sabun. Okey, tengok. Sabun tu jadi apa? Kat sini dia ada jawapan dekat atas tau. AB pilih seorang. Jawapan dia ada sama ada dia. Siapa? Nada. Sabun apa? Sabun letak dalam air dia jadi apa? Terapung ke, larut ke atau pecah? Larut. Yes, sabun larut di permukaan air. Molekul sabun akan apung dekat grease tu. Dia akan buat apa tadi? Tengok video tu, molekul sabun akan buat apa? Ini grease. Molekul sabun tu buat apa dekat grease? Dia akan pecah dulu ke atau dia mengelilingi? Dikelilingi. Yes, dia akan mengelilingi grease. Mengelilingi grease. Okay, so yang ini Nada nak siapa jawab untuk bahagian ni? Buat soalan B dengan buat soalan C. Siapa sih buangkan tangan tu? Nick tu. Siapa? Nak siapa? Farisha? Awak nak siapa? Bagi ni. Siapa? Ni. Nick nak sangat jawab kan Nick? Jom cepat Nick. Okay, bahagian mana yang larut air? Okay, jawapan dia hidrofilik dengan hidrofobik je. Hidrofilik. Yes, bahagian hidrofilik which is kepala. Hidrofilik larut air. Bahagian? Hidrofobik. Yes, hidrofobik larut grease. Ini adalah Eko tau. Yang ini adalah kepala. Okay, nampak? Sebab tu awak nampak ini kepala dia kat luar. Kenapa dia kat luar? Sebab yang ini dia larut air. Dia suka air.
Tetapi yang bahagian dalam ni, kalau awak nampak bahagian dalam ni, ini adalah ekor. Yang bahagian ekor ni, alright, ekor ni adalah hydro, sekejap pen saya tukar. Hydrophobic, which is kita kata larut grease. Okay, now so kita tengok kat sini mana kita dah settlekan, ini dah, hydrophilic ni dah, hydrophobic ni dah, ini dah mengelilingi. So jawapan dia tinggal yang atas ni tau. Tinggal perkataan terapung, ketegangan, menarik dan dipecahkan. Okay, Nick nak siapa? Afiq Daniel. Afiq Daniel, ketua kelas. Saja. Tak, dia Itulah kita. come on. Tiba. Okay, bila dia dah dekat dengan Chris, okay, alright. Bila dia dah mengelilingi tadi kan, yang ni kan dia dah keliling kan, apa jadi? Air akan apa? Yes, air akan menarik bahagian hidrofilik untuk menanggalkan grease daripada permukaan kain. Semasa bilasan kotoran. Okey, jap. Ni dah tutup kan? Dia dah tinggal 3 jawapan je ni. Okey, Afiq nak siapa? Adi. Wih, ramai lah hari ni. Serius lah. Salut lah untuk korang. Tahu tak hari ni kita ada berapa orang? Kita ada 20 orang. So yang tak dapat join ada 7 orang sahaja. Which is bagus lah untuk kelas UiTM. Forever rajin please. Cikgu, Ha. sebenarnya ada join. Tapi dia Siapa? sakit. Alia Siapa? ada join. Alia. Okay. Alright. So saya tambah Alia. Okay. Okay. Lagi sekali tau. Kalau kata lain tak bagus, awak bagi tahu saya tau. Macam ni, Haziq Subari ni rumah dia dekat dengan siapa? Adif. 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 Hadis speechless lah. Tak ada. Tapi masalah ni kalau saya suruh Hadis, saya takut bila Hadis datang rumah si Haziq S ni kan, saya takut lepas tu Haziq S nangis macam mana. Boleh ke Hadis cakap lemah lembut dengan Haziq S ni? Aduh, tak apalah. Nanti saya cuba PM dia bagus. Baik. Okay, now. Semasa bilasan kecil, kotoran akan jadi apa? Siapa ni tadi? Kita berhenti kat siapa ni? Nada Afiq Daniel. Oh, sorry Afiq. So Afiq pilih seorang nak Afiq untuk jawab soalan E. Jawapan dia tinggal ni je. Dipecahkan, terapung, ketegangan. Saya nak Adif dulu. Nak siapa? Adif. Hadif? Okay, Hadif. Semasa bilasan kecil, kotoran akan jadi apa? Daripada besar jadi kecil. Apa keyword dia? Benda besar jadi kecil-kecil. Pecahkan. Yes, dipecahkan. Very good. Akhir sekali semua. Buih sabun menyebabkan grease. Terapung. Ya, terapung. Ketegangan tu kat mana? Tak ada jawapan ketegangan. Terapung. Tak ada pun. Tak ada. Okay. Jadi pecahkan. Tak ada. Okay, so kesimpulannya bahagian sabun ada berapa? 2. 2. Kepala ni apa sifatnya? Hydrophilic. Air. Dia suka air. Oh, Kalau dia ekor? Suka air. Minyak. Yeah, dia suka pada minyak. Macam korang lah, taste korang beza-beza. Ada orang suka partner dia yang tinggi, ada seorang suka partner dia yang rendah. So sama juga dengan minyak ni. Minyak ni dia ada ciri-ciri dia tersendiri. Dia suka kat siapa. Kalau macam kepala, hydrophilic dia suka kat air. Kalau hydrophobic, dia suka minyak ataupun grease. Okay, so fungsi sabun adalah untuk mengurangkan ketegangan dalam air. Sebenarnya air ni ada satu sifat dia adalah ketegangan. So, saya nak tambah kenapa air ni saya cakap dia sebagai ada sifat ketegangan. Macam ni tau. Air ni sebenarnya, sebab tu ada serangga boleh jalan atas air. Maksud saya, korang pernah tak pergi memancing? Korang perasan ada serangga-serangga kecil boleh jalan atas air kan? Itu adalah disebabkan serangga tu tak memecahkan ketegangan air. So, air tu tegang. So, dia boleh jalan atas tu. So, basically, korang boleh jalan atas air. Dengan syarat, korang tak pecahkan ketegangan air. So, bila kita letak sabun,
Okey, bila kita letak sabun tu boleh memecahkan ketegangan air. Disebabkan molekul air tu, molekul air ketegangan pecah, sabun tu boleh larut ke dalam lah. So itu yang dimaksudkan sabun ni boleh memecahkan ketegangan air. So itu sahaja. So do you have any question? Tahniah korang dah nak habis bab ni. Bab 5. Okey, lepas tu kalau tengok buku SPS awak, saya nak skip dulu tau. Saya rasa tajuk elektrokimia tu dia berat tau. Saya lepas habis bab 5 ni, saya nak masuk bab satelit dulu. Saya nak skip dulu, saya nak ambil bab belakang dulu, satelit. Sebab bab satelit tu saya rasa dia mudah sikit. So saya ambil dulu satelit. Elektrokimia tu kenapa saya tak berani, sebab tu terlampau kimia sangat. Bagi saya study dulu. Saya tak sempat nak study. Boleh tak? Saya skip dulu. Alright, terima kasih. So do you have any question? Tak ada. No, hebatlah korang. Semua tak ada soalan kan? Sekejap saya ambil kehadiran dulu. Hari ni tahniah everybody sebab sudi datang. Esok gigihkan sikit. Allah. Pukul 9 tau bang. Baik. Acap. Okay, so itu sahaja. So thank you so much. Sekejap saya off dulu recording. So siapa yang tak dapat tengok, korang boleh tengok recording. Stop